Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syahrul bin Mansur akan meringkaskan buku kurikulum Development in Language Teaching yang ditulis oleh Jack C. Richards dalam bab 1 yang bertajuk Asal-usul Pengembangan Kurikulum Bahasa. Apakah yang terdapat dalam bab 1 yang akan saya jelaskan sebentar lagi? Dalam bab ini, ada 6 isi kandungan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengenalan, kedua latar belakang, yang ketiga kronologi kaedah, yang keempat pemilihan kosakata, kelima pemilihan tata bahasa, dan yang terakhir pendekatan reka bentuk sukatan pelajaran. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah aspek pendidikan yang lebih dikenali sebagai kajian kurikulum. Kajian ini memfokuskan pada ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai yang dipelajari oleh pelajar, bagaimana pengajaran dan pembelajaran di sekolah dijalankan, bagaimana sistem pendidikan dirancang, diukur dan dinilai. Proses yang saling berkaitan yang berfokus pada merancang, menyemak semula, melaksanakan dan menilai program bahasa. Latar belakang pengembangan kurikulum. Pada awalnya, sejarah pengembangan kurikulum menggunakan konsep reka bentuk sukatan pelajaran sebagai proses mengembangkan sukatan pelajaran. Walaupun ia muncul lebih awal, pengembangan kurikulum benar-benar bermula pada tahun 1960. Dalam bab 1 ini akan dijelaskan tentang pendekatan untuk merancang sukatan pelajaran yang telah muncul pada abad ke-20. Penerapan kaedah berubah-ubah daripada ahli bahasa bagi mengejar metod yang terbaik. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan kronologi kaedah. Jika dilihat pada paparan ini yang bermula dari tahun 1800 sehingga 1900, kaedah yang digunakan pakai oleh ahli bahasa adalah kaedah terjemahan tata bahasa. Kemudian disusuli pada tahun 1890 sehingga 1930 digunakan kaedah langsung. Kita lihat pada tahun 1930 hingga 1960, kaedah telah berubah kepada kaedah struktur, dan pada tahun 1920 sehingga 1950, kaedah berubah kepada kaedah membaca. Dan jika dilihat tahun 1950 sehingga tahun 1970, kaedah audiolingual telah digunakan pakai oleh ahli bahasa dan berubah lagi kepada kaedah situasi. Dan pada masa sekarang, kaedah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan komunikatif. Kandungan yang seterusnya adalah berkaitan pemilihan kosakata. Para ahli bahasa menganggap perbendaharaan kata adalah komponen bahasa yang jelas. Jeffrey 1953 menyatakan bahasa bersifat kompleks sehingga pemilihan daripadanya selalu menjadi keutamaan dan masalah yang paling sukar bagi sesiapa saja yang ingin mengajarnya secara sistematik. Selain itu juga mencari kosakata minimum dan dapat berfungsi bersama-sama secara pelbagai konteks yang terbaik. Contohnya, Lee Richards meneliti 5 buku teks yang digunakan untuk mengajar bahasa Kantonis, bahasa yang dituturkan di Hong Kong sebagai bahasa kedua. Didapati kelima-lima buku memperkenalkan kira 1,800 perkataan yang berbeza. Ini mengakibatkan pelajar menghabiskan masa menggunakan kosakata yang tidak penting. Kandungan yang seterusnya berkaitan pemilihan tata bahasa. Pada tahun 1920, pemilihan tata bahasa untuk
tujuan mengajar menjadi keutamaan. Seterusnya, keperluan untuk memilih tata bahasa yang digunakan bagi ucapan meminta izin menurut Wilkins 1976 seperti berikut. Boleh saya gunakan telefon anda? Ataupun tolong izinkan saya menggunakan telefon anda. Adakah saya digunakan menggunakan telefon anda? Jadi untuk pemilihan ini, dalam kes tata bahasa, pemilihan tata bahasa berkait rapat dengan masalah penggradan. Menurut Palmer 1922, silibus tata bahasa menentukan kedua-dua susunan struktur tata bahasa yang harus digunakan dan diajarkan. Beliau mencadangkan agar tata bahasa yang ditentukan bersifat sederhana dan lebih penting. Malahan, pemilihan tata bahasa melalui kaedah yang empirikal. Matlamatnya untuk struktur ayat dan digridkan untuk memberikan pengenalan tata bahasa asing yang mudah dipelajari dan dicapai. Seterusnya, apakah andaian untuk mewujudkan pendekatan reka bentuk sukatan pelajaran? Antaranya adalah unit yang asas tentang bahasa adalah kosakata dan pemilihan tata bahasa. Selain itu juga perlu dititik beratkan berkaitan dengan pelajar ada keperluan yang sama dan keperluan pelajar itu dikenapasti secara spesifik dalam istilah keperluan bahasa. Secara kesimpulannya daripada bab 1 ini, yang pertama, kurikulum bahasa sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran masa, relevan dan kesesuaian silibus. Yang seterusnya, tujuan pembangunan sukatan pelajaran yang dihasilkan ini dapat memudahkan pelajar melalui proses pemilihan kosakata dan tata bahasa yang sesuai ketika pembelajaran berlaku. Sekian, itu saja. Terima kasih.